Republik Islam sedang berdarah, kehilangan berjuta-juta dolar setiap hari. Malah, kepimpinan mereka sendiri mengakui bahwa perang ini semakin di luar kawalan mereka. Jadi, mengapa rejim itu tidak mau menyerah kalah? Dan mengapa media barat memberitahu Anda sebaliknya, bahwa Amerika dan Israel yang sedang kalah dalam perang ini? Kami akan kupas semuanya hari ini di The Quad. Selamat kembali ke Quad di JNS TV. Saya Emily Schrader, menggantikan Flor yang bersama kami secara jarak jauh minggu ini. Tetapi sebelum kita mulakan dengan panel hebat kita, saya ingin melihat video ini tentang apa yang dikeluarkan oleh Republik Islam menurut beberapa pegawai mereka sendiri. Lihat apa yang dikatakan oleh Presiden rejim itu, Masoud Pezeshkian, mengenai sekatan semasa di Selat Hormuz. Kepada rakyat tercinta kita yang kini sudah bersedia, yang berada di Medan. Di sini juga saya katakan, kami ada satu permintaan mudah, iaitu supaya mereka mengurangkan penggunaan tenaga elektrik mereka sendiri. Mereka telah menyerang infrastruktur kita. Mereka mengepung kita supaya rakyat menjadi tidak puas hati. Dan kepuasan yang ada sekarang ini berubah menjadi ketidakpuasan. Seperti yang Anda lihat, keadaan di dalam Iran di bawah rejim Islam tidak berjalan dengan lancar. Hari ini kita ada panel yang hebat bersama kita. Sudah tentu kita ada Fleur Hassan Nahum yang bersama kita secara jarak jauh. Malahnya kita juga ada bersama kita di studio Shoshana Kids Jaskol. Dan kita ada tetamu istimewa hari ini, Goldie Gemari, pemulas politik dan bekas ahli parlimen yang datang jauh dari Kanada. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Goldie, saya ingin mulakan dengan Anda dahulu. Apakah respons Anda terhadap apa yang kita dengar? Retorik daripada rejim ini yang cuba menonjolkan diri mereka sebagai pihak yang mengawal keadaan dan mempunyai kekuatan. Namun begitu, kita jelas dapat lihat bahwa mereka sedang mengalami kerugian besar sama ada dari segi ekonomi maupun segala perkara lain yang berlaku di lapangan. Ya, Saliva. Pertama sekali, sangat gembira berada di sini. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya benar-benar teruja dapat bersama anda semua di sini. Berkenaan dengan rejim itu, maksud saya, ini hanyalah satu lagi petunjuk bahawa rejim tersebut sedang runtuh. Jadi hakikat bahawa Pezeshkian kini cuba meyakinkan rakyat Iran untuk menggunakan kurang elektrik di sebuah negara yang sepatutnya sangat kaya dengan sumber tenaga. Namun, kita tahu itu bukanlah realitinya. Tetapi ini hanyalah satu lagi petunjuk bahawa rejim Islam sedang runtuh dari dalam. Mereka cuba menunjukkan imej yang kuat, tetapi rakyat Iran lebih mengetahui keadaan sebenar. Jadi walaupun keadaan sangat sukar untuk rakyat Iran sekarang, mesej daripada Pezeshkian ini sebenarnya memberi mereka harapan bahawa berakhirnya rejim Islam mungkin lebih dekat daripada yang mereka sangka. Maksud saya, Shoshana, apa pendapat Anda tentang semua ini berdasarkan apa yang kita lihat daripada pegawai rejim? Mereka datang untuk berbincang, mereka tidak datang untuk berbincang. Perbincangan sedang berlaku, sekarang ia dibatalkan. Maksud saya, kita pun tak pasti siapa yang sedang mengawal sekarang, betul? Kita langsung tak tahu siapa yang sedang mengawal sekarang. Anda tahu, adakah dia sudah mati atau masih hidup? Akhbar kata satu perkara, X kata lain pula. Dan semuanya bergantung pada waktu Anda membaca berita, siapa yang masih hidup, siapa yang cedera, dan siapa yang Anda tahu masih berfungsi sepenuhnya. Saya rasa apa yang Goldie katakan itu tepat. Saya rasa ia menunjukkan kekacauan. Ia menunjukkan mereka coba menjaga marwah, tapi pada masa yang sama mereka sedang mengalami kerugian besar. Jadi insya Allah kita kini berada di pertengahan kejatuhan Republik Islam Iran. Itu memang indah. Maksud saya, salah satu perkara yang kita telah lihat berlaku berkali-kali dengan perang ini, dan juga sebelum itu, selepas peristiwa 7 Oktober, ialah apa yang dilaporkan di media langsung tidak selari dengan apa yang sebenarnya berlaku di lapangan. Dan kita melihat corak yang sama berlaku dengan rejim Islam di Iran. Maksud saya, Fleur Hassan Nahum, awak lebih tahu daripada sesiapa betapa gilanya laporan-laporan itu. Awak telah muncul dalam banyak rancangan seperti ini, seperti Goldie, bercakap tentang isu subversi ini. Maksud saya, apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam media? Dan kenapa Barat terus menampilkan perkara ini? Jika kita lihat rejim itu sudah lemah, kenapa media masih menampilkan sebaliknya? Saya rasa ada dua perkara. Maksud saya berada di Amerika Syarikat sekarang. Dan sesiapa pun akan fikir bahawa orang Amerika dan orang Israel sedang kalah dalam peperangan. Apabila anda lihat kebanyakan liputan, kecuali Fox News, sudah tentu, semua orang dan saya bercakap dengan orang. Dan apabila saya beritahu orang tentang semua pencapaian dalam peperangan ini dan betapa banyak yang telah dicapai melebihi jangkaan pihak tentera, orang akan bertanya, kenapa kami tidak mendapat berita ini di sini?
Ia benar-benar luar biasa bagaimana Republik Islam berjaya mendiktekan propaganda mereka di Barat. Maksud saya tak mahu bercakap tentang Eropah pun. Tetapi bahkan di Amerika, mereka memberi gambaran kepada orang ramai bahawa ini adalah peperangan yang teruk yang Amerika alami dengan hampir tiada kerugian. Memang menakjubkan bagaimana mereka berjaya menyusup masuk dan mengawal minda di Barat. Dan itu sebenarnya satu-satunya perjuangan yang masih mereka ada. Orang-orang bodoh ini adalah satu-satunya kad yang masih mereka ada. Dan sangat sukar untuk saya faham. Dan perkara kedua, sudah tentu dan awak tahu ini, Goldie dan Emily lebih daripada sesiapa pun. Mereka akan separuh mati dan berdarah di lantai. Tetapi masih membuat isyarat V sambil berkata, kami menang, tahu tak? Dan itu adalah sesuatu yang orang Barat dan masyarakat Barat tidak faham. Mereka tidak faham bahawa mentaliti mereka begini. Walaupun mereka terbaring di lantai tanpa kaki dan tangan seperti mustabah yang nampaknya hanya patung cardboard tetapi masih membuat isyarat V. Ya, maksud saya rasa itu adalah masalah berterusan yang kita lihat. Dan bukan sahaja dalam media barat, tetapi juga pemimpin barat yang sebenarnya tidak faham apa yang sedang berlaku, yang sebenarnya membawa kita kepada perkara seterusnya yang saya ingin bincangkan hari ini. Iaitu, adakah pentadbiran Trump benar-benar faham mentaliti rejim Islam? Maksud saya, Goldie, saya ingin sangat mendengar pandangan awak tentang perkara ini kerana awak berdepan dengan perkara ini setiap hari. Saya tahu, maksud saya, kita pernah dengar beberapa komen hebat daripada Trump secara objektif. Kita juga pernah dengar beberapa komen yang sangat bermasalah daripada Trump secara objektif. Jadi, apa pandangan awak? Maksud saya, adakah dia benar-benar faham apa yang sedang berlaku? Adakah terdapat strategi besar di sebalik semua ini? Atau adakah dia juga sebenarnya tidak tahu seperti ramai pemimpin barat lain yang kita lihat? Pertama sekali, saya kena katakan, saya percaya bahawa Marco Rubio memang tahu betul apa yang sedang berlaku. Dan itu kerana Marco Rubio memandangkan dia berasal dari Cuba, jadi dia memang biasa dengan bagaimana pemerintahan diktator dan pemerintahan diktator komunis ini berfungsi. Jadi Marco Rubio memang sangat mengenali mereka. Saya rasa dalam Presiden Trump juga tahu siapa mereka. Tetapi beliau sedang menyembunyikan strateginya sedikit. Dan sebab saya rasa Presiden Trump cuba memberi mereka peluang terakhir atau satu lagi peluang adalah kerana malangnya terdapat banyak tekanan, bukan sahaja dari komuniti antarabangsa tetapi juga daripada pihak Demokrat. Orang-orang ini pakatan tidak suci antara golongan kiri dan orang kulit hitam juga, komunisme dan Islamisme. Mereka sedang cuba memberi tekanan kepada Presiden Trump untuk berunding secara diplomatik dengan rejim pengganas Islam yang kejam yang selama 47-48 tahun lalu tidak pernah berhenti melaungkan kematian kepada Amerika dan kematian kepada Israel. Jadi, anda tahu, saya rasa Presiden Trump tahu apa yang sedang berlaku. Tetapi pada masa yang sama, bagi saya, nampaknya beliau sedang memastikan segala-galanya dilakukan dengan teliti kerana beliau mahu memastikan bahawa apabila Amerika Syarikat dan Israel sampai ke tahap di mana mereka akan memusnahkan rejim Islam sepenuhnya, yang mana sebenarnya itulah yang kami rakyat Iran mahukan. Apabila beliau sampai ke tahap itu, apabila orang cuba datang dan berkata anda boleh memilih jalan ini atau jalan itu. Maksud saya, Presiden Trump benar-benar menunjukkan siapa pengganas-pengganas ini yang sebenarnya. Dan beliau menunjukkan kepada dunia bahawa anda tidak boleh berunding dengan mereka. Maksud saya, adakah anda fikir ia satu kesilapan untuk mendesak rundingan? Adakah terdapat sebarang jenis perjanjian yang boleh dibuat? Maksud saya, memandangkan kita sendiri tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan keadaan, anda tahu, kita tahu, ia adalah IRGC. Tetapi secara rasmi, kita sebenarnya tidak tahu siapa yang mengendalikan keadaan. Jadi, adakah rundingan itu ada tujuan? Maksud saya, adakah semua ini sekadar sandiwara agaknya? Baiklah, maksud saya, Presiden Trump telah menjelaskan bahawa satu-satunya perjanjian yang beliau minati ialah penyerahan tanpa syarat. Jadi, Presiden Trump pada dasarnya sedang memberitahu rejim Islam ada dua cara perkara ini akan berakhir. Sama ada anda boleh menyerah tanpa syarat atau kami akan teruskan operasi ketenteraan kami. Dan dalam kata-kata Presiden Trump sendiri, bom. Jadi itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Trump di sini. Tetapi seperti yang anda lihat, walaupun dalam rundingan itu tidak bergerak ke hadapan kerana Presiden Trump pada hari Sabtu lepas berkata, baiklah, kita akan lakukan rundingan pada hari Sabtu. Kemudian ia jadi hari Ahad. Kemudian hari Isnin, kemudian hari Selasa. Sekarang anda tahu, sudah minggu berikutnya. Dan Presiden Trump telah berkata bahawa kami pun tidak akan bersusah payah lagi. Saya sendiri pun tidak akan hantar sesiapa ke Pakistan lagi. Jika anda mahu berunding, anda tahu apa syarat-syaratnya?
Inilah perjanjian yang kami mahu buat. Hubungi kami. Maksud saya hanya ingin katakan bahawa kebijaksanaan tindakan Trump dan saya asyik ulangi perkara ini ialah pada masa lalu, masa sentiasa memihak kepada rejim. Mereka terus, anda tahu, bermain-main dengan semua orang dan terus menekan sambil memanjangkan rundingan itu. Dan sementara mereka melakukan itu, mereka terus membangunkan ambisi nuklear mereka dan keupayaan peluru berpandu balistik mereka serta menindas rakyat mereka sendiri. Saya rasa kebijaksanaan tindakan Trump ialah membalikkan keadaan di mana hari ini mereka yang kehabisan masa dan orang Amerika yang mempunyai semua masa di dunia. Kerana selagi Selat Hormuz disekat, mereka tidak mempunyai pendapatan. Mereka tiada sumber dan ekonomi mereka sedang nazak. Dan saya rasa apa yang Trump telah simpulkan ialah kenapa saya perlu terus menyerang mereka. Mereka sudah lemah tanpa sumber. Dia telah memastikan China tidak terlibat. Dia juga, Rusia pula, hanya berdiam diri dengan selesa. Jadi pada dasarnya, dia sedang mencekik mereka perlahan-lahan. Dan dia mempermainkan mereka seperti mana mereka mempermainkan semua orang selama berdekad-dekad dan menikmati hakikat itu. Anda kata Trump tidak faham mereka. Trump sebenarnya seperti mereka. Dia bercakap dalam bahasa mereka. Ini memang gaya Samseng. Itulah Trump. Sebab itu saya sangat sukakan dia. Saya rasa saya baru sahaja baca, saya tak ingat, 20 bilion juta tong minyak telah dihantar dari Amerika ke Jepun. Betul? Meikam. Hello? Bercakap tentang mengganggu cara dunia berfungsi. Cara orang-orang ini telah menentukan dunia. Dan saya hanya ingin menyebutkan sesuatu tentang media. Anda tahu kenapa media tidak melaporkannya? Media tidak akan melaporkan apa-apa yang positif tentang Trump kecuali mereka terpaksa. Mereka benci Trump. Ini bukan rahasia, ini memang sudah diketahui umum. Mereka semua benci Trump. Jadi kenapa media yang begitu berusaha untuk menyingkirkan Trump, membenci Trump, yang maksud saya, Anda tahu, saya sendiri menafikannya untuk masa yang lama. Tetapi memang itulah yang mereka lakukan. Mereka berbohong tentang hakikat bahwa Biden itu kompeten untuk masa yang sangat lama. Mereka bersubahat dalam pembohongan itu dan mereka menipu rakyat Amerika. Jadi saya tidak tahu kenapa ada yang terkejut malangnya bahwa media arus perdana masih terus menipu rakyat Amerika. Dan sesiapa yang terus hanya menonton saluran-saluran itu tidak akan tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku di dunia. Saya rasa perkara yang lebih bermasalah ialah mereka secara aktif menyesatkan orang ramai sama ada mereka sedar atau tidak, tetapi demi kepentingan rejim Islam di Iran dan entiti Islamis serta anti-Amerika yang lain. Tetapi ini adalah hasil sampingan daripada sikap berat sebelah anti-Trump mereka yang keterlaluan, yang sebenarnya membawa kita kepada sesuatu yang menarik yang saya ingin bincangkan hari ini, yaitu sidang akbar putra mahkota Reza Pahlavi. Beliau telah mengadakan beberapa sidang akbar di Eropa dan beliau ada menyampaikan kata-kata yang agak tegas kepada wartawan Eropa. Dan saya rasa memang mereka layak menerimanya. Boleh kita lihat klip itu? Saya kini boleh katakan dengan yakin bahawa pembisuan, penapisan bukan sahaja berlaku di tangan rejim di Iran tetapi juga oleh media antarabangsa dan terutamanya media Eropah. Tidak seorang pun daripada 150 wartawan bertanya kepada saya tentang 40,000 rakyat Iran yang dibunuh di jalanan negara saya pada 8 dan 9 Januari. Di sini, di tengah-tengah benua yang mendakwa memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan maruah, para wartawannya telah sepenuhnya mengabaikan tanggungjawab profesional mereka dan juga objektiviti moral mereka. Jelas kepada saya bahawa 40,000 rakan senegara saya yang berani dan tidak bersalah yang dibunuh dalam perjuangan untuk kebebasan tidak begitu menarik minat wartawan-wartawan ini. Mereka nampaknya lebih berminat mengkritik Amerika, bertanya mengapa Amerika Syarikat dan Israel membunuh diktator yang telah membunuh rakyat kami selama 47 tahun daripada mengkritik rejim yang melakukan pembunuhan itu. Jadi seperti yang Anda boleh lihat dari klip itu, kata-kata yang sangat-sangat tegas dan saya percaya memang wajar. Kemunafikan dan berat sebelah daripada golongan elit Eropa yang mana kebanyakan wartawan-wartawan itu tergolong.
Sekurang-kurangnya dalam salah satu case, ia adalah seorang aktivis yang diketahui anti-Israel dan anti-Pahlavi. Tetapi kebanyakan mereka hanya mengikut cara fikir automatik ini yang menguatkan lagi Republik Islam. Dan saya tidak faham mengapa. Maksud saya, Goldie, apa respon awak terhadap semua ini? Awak tahu, saya rasa sangat memalukan apabila kita melihat golongan kiri ekstrim, kiri progresif, anti-Trump dan anti-Israel. Mereka terlalu fokus pada kebencian mereka terhadap Israel sehingga kini satu-satunya cara sokongan rakyat Iran terhadap Israel dan Amerika Syarikat masuk akal bagi mereka ialah dengan menuduh kita sebagai aset Israel atau Zionis. Atau anda tahu, maksud saya memang betul kami adalah Zionis kan? Seperti orang Iran, kami percaya pada hak Israel untuk wujud. Jadi tiada masalah di situ. Tetapi bagi mereka, anda tahu kerana mereka telah begitu didoktrinkan dengan perkara seperti pro-Palestin, omong kosong Hamas, mereka hanya menganggap semua orang di Timur Tengah berfikir dengan cara yang sama. Sementara itu, orang Iran, kami mempunyai sejarah yang sangat berbeza, budaya yang sangat berbeza. Dan anda tahu, Duli Yang Maha Mulia Raja Reza Pahlavi menyatakannya dengan terbaik ketika beliau memberi respon kepada orang berhaluan kiri melampau di Jerman itu. Anda tahu, hubungan antara Iran dan Israel berakar sejak zaman Kitab Suci dan tiada apa yang akan mengubahnya. Apa yang benar-benar memalukan tentang semua ini, terutamanya apa yang berlaku di media, ialah anda mempunyai golongan elit yang sedang menghakimi rakyat Iran. Dan anda tahu, saya sangat terkejut tetapi malangnya tidak begitu hairan apabila Putera Mahkota berkata bahawa ada seorang ahli politik Jerman yang berkata kepadanya bahawa rakyat Iran belum bersedia untuk demokrasi. Adakah anda bergurau? Biar saya beritahu anda sesuatu. Iran sebenarnya telah menjadi sebuah monarki berperlembagaan pada tahun 1906. Jerman tidak menjadi sebuah demokrasi sehingga tahun 1918. Namun itu pun tidak bertahan lama seperti yang anda semua tahu. Dan sebenarnya semasa Perang Dunia Kedua, semasa Holocaust, semua negara demokrasi di Eropah yang tidak mampu untuk memberikan keselamatan kepada orang Yahudi semasa Perang Dunia Kedua, sekurang-kurangnya 50,000 orang Yahudi melarikan diri dari Eropah dan mencari perlindungan di Iran semasa Perang Dunia Kedua. Jadi saya rasa sangat memalukan apabila ahli politik ini sekarang mendakwa bahawa rakyat Iran tidak bersedia untuk demokrasi. Ya. Mereka tidak bersedia untuk demokrasi. Tetapi entah bagaimana, rakyat Palestin pula bersedia. Ya, betul. Ya. Mereka yang mengundi Hamas, mereka memang bersedia. Mereka melaburkan wang dalam perjuangan demokrasi Palestin yang memilih pengganas. Itulah dia. Itulah hipokrasi. Apatah lagi hakikat bahawa majoriti rakyat Palestin dalam tinjauan demi tinjauan membuktikan bahawa mereka sebenarnya bukan penyokong demokrasi, bahawa mereka tidak berminat dengan perkara itu. Dan selain itu, kira-kira 95% daripada mereka menyokong keganasan sebagai kaedah pembebasan. Tanggapan bahawa masyarakat ini, masyarakat Palestin, sudah bersedia untuk demokrasi adalah satu hayalan. Dan mereka berkata begitu, pada masa yang sama, mereka memperlekehkan rakyat Iran yang baru sahaja turun ke jalan dan mengorbankan sekurang-kurangnya 40,000 orang demi perjuangan ini. Saya tak tahu apa yang diperlukan untuk menyadarkan kepimpinan Eropah dan golongan elit Eropah tentang isu ini. Tapi maksud saya, kita di Israel memang sudah biasa dengan berat sebelah dan hipokrasi Eropah. Maksud saya, kita nampak perkara yang sama selepas 7 Oktober Toshana. Saya tahu kita pernah bincangkan dalam rancangan ini bagaimana media memberi reaksi dan bagaimana mereka melindungi organisasi pengganas Islamis ini berbanding suara rakyat Iran berbanding suara rakyat Israel. Maksud saya, apa pendapat awak tentang perkara ini? Cerita sama, cuma hari berbeza. Maksud saya rasa tak ada apa yang mengejutkan saya lagi sekarang. Saya rasa seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, saya langsung tak mahu berada di New York sekarang. Saya takkan mahu tak tahu. Maaf, Fleur. Saya rasa, maksud saya tak pernah mahu melalui semua ini. Di New York lah saya keluar. Iya, cuma saya rasa ia bukan tempat yang sama. Saya rasa ia telah disusupi. Saya rasa Amerika Syarikat dan demokrasi Barat telah disusupi dan mereka sendiri pun tidak sedar. Dan ia sangat-sangat menyedihkan dan memilukan bagi saya untuk melihat tempat-tempat yang pernah saya lalui, tempat saya membesar, tidak lagi menjadi ruang yang melambangkan apa yang Amerika perjuangkan.
Tempat-tempat itu benar-benar telah disusupi. Dan saya benar-benar berharap belum terlambat. Saya harap mereka sedar karena saya tidak tahu. Ini bukan satu jalan yang baik. Sekarang ini jalannya nampak tidak baik. Tetapi juga, anda tahu, ia menunjukkan salah faham asas bahawa budaya Parsi dan tamadun Parsi adalah sama dengan tamadun Arab. Mereka menyamakan semua orang sekali. Itulah yang lelaki Jerman ini lakukan. Maksud saya, tolonglah. Ya, begitulah. Maksud saya, mereka anggap hanya kerana kita berada di kawasan yang sama, kita semua sama. Apa yang mereka lupa juga ialah jika anda mahu bercakap tentang penjajahan. Penjajah terbesar di Timur Tengah adalah orang Arab Muslim. Tiada niat untuk menyinggung mereka. Tetapi itulah realitinya. Ada sebab kenapa ada hegemoni yang begitu kuat di Timur Tengah. Dan sangat-sangat sedikit tamadun yang berjaya mengekalkan identiti dan sejarah mereka. Dan itu sudah tentu adalah orang Yahudi dan orang Iran. Dan ada beberapa kumpulan kecil lain di sana-sini. Tetapi secara umumnya, dua tamadun terbesar yang berjaya bertahan daripada penjajahan ialah orang Yahudi dan orang Iran. Anda tahu, saya harus katakan, kita ada satu lagi klip yang saya ingin mainkan. Seorang wanita Iran, seorang aktivis yang telah berdepan dengan ramai aktivis lain, sebahagiannya adalah liberal kulit putih. Mereka coba mengajar wanita Iran ini tentang apa yang orang Iran percaya dan pikirkan. Dan kita telah melihat banyak perkara seperti itu dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Maksud saya, 47 tahun sebenarnya, tetapi terutamanya dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Goldie, saya tahu, awak telah berdepan dengan perkara ini hampir tanpa henti. Banyak kritikan daripada orang di barat yang fikir mereka lebih tahu daripada orang yang sebenarnya berasal dari atau berada di kawasan ini. Kita juga melihat perkara yang sama berhubung Israel. Mari kita lihat klip ini. Kami semua gembira. Kami orang Iran. Awak tidak mewakili kami. Saya dilahirkan di sana. Keluarga saya tinggal di sana. Awak tidak mewakili kami. Kami sangat gembira dengan Presiden Trump. Kami sangat gembira. Ramai orang Iran yang marah. Tidak, sangat rapat. Tidak ramai orang Iran. Ada, itu satu kebohongan. Kami orang Iran sudah muak. Saudara perempuan seibu atau sebapa, saya tinggal di sana. Keluarga saya tinggal di sana. Kami muak dengan golongan liberal kulit putih yang memberitahu kami tentang Iran dan rakyatnya. Kami sayang Benjamin Netanyahu dan kami sayang Presiden Trump atas apa yang mereka lakukan. Mereka mahu menamakan bandar-bandar di Iran sempena nama orang-orang ini. Jadi tolong, jangan bercakap bagi pihak kami. Jadi seperti yang Anda lihat, dia betul-betul membidasnya habis-habisan. Dan dia, saya tahu kita belum sampai ke bahagian penjahat dan wira. Tapi dia juga boleh jadi seorang wira. Tapi saya rasa kita perlu lihat lebih banyak perkara seperti ini. Kita perlu lihat ia datang daripada rakyat Israel di rantau ini. Kita memang perlu lihat ia daripada rakyat Iran juga. Karena sebenarnya, sekurang-kurangnya pada pendapat saya tidak nampak cara lain untuk kita menyampaikan message ini kepada orang ramai sehingga perkara ini benar-benar difahami berulang kali. Seperti Anda tidak boleh bercakap bagi pihak mereka. Rakyat Iran sudah jelas tentang apa yang mereka mahukan. Dengar suara rakyat. Maksud saya, Goldie, apa pendapat awak tentang perkara ini? Awak tahu, saya memang dah penat dan letih dengan orang bukan Iran yang cuba nak Iran splain negara saya sendiri kepada saya seolah-olah mereka lebih tahu daripada saya atau lebih tahu daripada apa yang rakyat mahukan. Awak tahu, akhirnya, ini kembali kepada satu bentuk kolonialisme seperti satu bentuk perkauman, betul tak? Di mana orang bukan Iran fikir, okey, macam, oh, awak ni orang dunia ketiga yang malang, biar saya terangkan pada awak apa yang patut awak mahukan untuk negara sendiri. Macam, serius? Tak perlu. Terima kasih. Tolonglah, cuba berundur sekejap dan buka fikiran serta dengar sebab awak tahu, kita takkan berada dalam situasi ini pun kalau Jimmy Carter dan Demokrat tak sokong Ayatollah pada tahun 1978. Betul tak? Jadi awak tahu, orang-orang Demokrat, golongan kiri yang woke dan komunis, mereka semua dah pun menyumbang kepada menjadikan Iran sebagai neraka Islam abad ke-7. Sekarang ini, kami sedang cuba membetulkan kesilapan mereka. Dan sebenarnya, kami sangat bersyukur kerana kami ada, awak tahu, seseorang seperti, awak tahu, Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, awak tahu, Israel dan Amerika Syarikat sentiasa menyokong kami. Dan akhirnya, itulah yang paling penting. Awak tahu, Eropah telah menunjukkan bahawa mereka tidak penting. Jadi, awak tahu, kami berada di landasan yang betul. Dan saya rasa apabila Iran bebas, kita akan melihat perubahan dalam geopolitik global. Kerana saya rasa kita akan kembali kepada pakatan yang sangat kukuh seperti sebelum tahun 1979 antara Amerika, Israel dan Iran.
Awak tahu, Flair, kami juga telah melihat banyak perkara seperti ini di pihak Israel juga. Orang bercakap seolah-olah bagi pihak Israel, pikir mereka lebih tahu apa yang Israel patut lakukan demi keselamatannya sendiri. Lucu juga, selalunya saya akan berdebat dengan orang dan mereka akan kata, Israel salah dengan cara mereka bertindak balas selepas serangan 7 Oktober. Dan jawaban saya sentiasa sama. Baiklah, apa yang awak akan lakukan? Dan mereka tidak pernah ada jawaban. Sampai sekarang mereka tidak pernah ada jawaban. Atau mereka akan kata, oh saya tidak akan bertindak balas langsung. Baiklah, itu memang sangat masuk akal. Ambil 250 orang awam sebagai tebusan dan tidak buat apa-apa. Memang sangat masuk akal. Tapi, apa jawaban awak terhadap video ini? Pakar dari kerusi empuk. Tahu tak, Wira papan kekunci. Semua orang macam ni, mereka langsung tak tahu apa-apa. Dan saya setuju dengan Goldie. Ini rasisme. Ini sebenarnya adalah ekspresi kolonialisme. Saya lebih tahu daripada awak. Saya lebih tahu daripada pengalaman awak. Pengalaman hidup awak tidak sebagus buku-buku yang saya baca dan profesor saya yang bercakap dengan saya. Dan ia sangat mudah. Dan inilah yang awak tahu, apabila saya berbual dengan Get Set, awak tahu, dia benar-benar membuatkan saya faham perkara itu. Dia kata, mereka hidup dalam makmal kecil yang sangat terlindung, di mana idea-idea mereka, walau sepelik mana pun, tidak pernah perlu diuji. Tetapi orang yang hidup dalam realiti itu, idea-idea yang diuji itu membunuh mereka, membunuh kita, membunuh orang Iran. Tetapi mereka sangat selesa bercakap dalam makmal kecil mereka. Dan ulah yang kita lihat berulang kali dan ia memalukan. Dan saya setuju dengan Goldie 100%. Bagi saya, inilah rasisme sebenar. Ia adalah rasisme berasaskan jangkaan yang rendah. Oh, apa yang kamu orang liar tahu? Apa kamu orang Timur Tengah? Apa yang kamu orang barbar fikirkan? Saya akan beritahu kamu sesuatu yang lebih baik. Maksud saya, sejujurnya, saya tak tahan lagi. Dan saya rasa seperti saya sedang hidup dalam dunia yang pelik sekarang betul-betul. Ya, memang gila sebab mereka menyokong mentaliti jihad dunia ketiga. Pada masa yang sama, mereka bertindak seolah-olah merekalah kuasa imperialis. Saya bersama Shoshana, seperti yang kami lihat banyak kali di kampus, dengan perkemahan dan gerakan anti-Israel. Anda tahu, yang memperjuangkan kebebasan. Mereka sendiri pun tak percaya apa yang mereka katakan. Mereka sendiri pun tak yakin dengan apa yang mereka perjuangkan. Mereka bercakap tentang, Anda tahu, Anda mesti jadi begini dan Anda mesti jadi begitu. Dan saya boleh jadi kucing, saya boleh jadi anjing, dan saya boleh jadi apa sahaja yang saya mahu. Tapi, tidak. Maksud saya, sejujurnya, saya tak pernah bercakap macam ni sebelum setahun yang lalu. Kamu semua memang penuh dengan omong kosong. Kamu langsung tak tahu apa yang kamu cakapkan. Kamu tak akan pernah perlu hidup dengan ideologi kamu sendiri. Kamu tak akan pernah betul-betul perlu buktikan. Kamu tahu, lakukan apa yang kamu cakap. Kamu hanya pandai bercakap, tapi takkan buat apa yang kamu cakap. Jadi kamu cakaplah apa sahaja yang kamu nak. Sebab lepas tu kamu balik ke Starbucks kamu dan bayar $8 untuk secawan kopi dan salahkan orang lain atas harga minyak yang tinggi sebab kamu langsung tak tahu apa yang sebenarnya diperlukan untuk jalankan dunia ini. Ya, dan satu lagi tamadun yang mereka buat perkara sama ialah dengan rakyat Lubnan. Orang Lubnan kata, tolong bebaskan kami daripada Hizbullah. Tapi orang lain pula kata, tak. Israel yang jahat. Dan mereka kata, tak Israel. Kami tak ada masalah dengan mereka. Masalahnya, Hizbullah. Kami diduduki. Tak. Kamu tak diduduki. Mereka sebahagian daripada masyarakat kamu. Cerita yang sama. Dan sekali lagi, tiada siapa yang menghubungkan perkara-perkara ini. Tiada siapa. Atau mereka memang tak mahu. Bukan itu saja, tapi Eropah juga buat perkara yang sama bila berkaitan dengan Lubnan. Mereka cuba campur tangan, nak buat perjanjian untuk mengekalkan kedudukan Hizbullah. Macam, apa yang kamu buat sebenarnya? Saya sangat gembira bila perbincangan itu tak melibatkan Macron, sebab macam Prancis memang patut ada kata-kata yang saya tak boleh sebut dalam rancangan ini. Mari kita bincang tentang Perancis yang buat kacau di Iran juga, di mana Ayatollah bersembunyi sebelum mereka bawa dia keluar dengan jet peribadi. Itu jet Prancis. Ya, itu penerbangan Prancis. Tepat sekali. Tepat sekali. Pengkhianatan sepenuhnya. Orang-orang ini dan mereka tidak perlu menanggung akibat. Mereka tidak menghadapi akibatnya. Saya rasa Eropah sedang menghadapi akibatnya. Mereka cuma masih belum sedar tentangnya lagi. Betul tu. Maksud saya, kita memang kena tamatkan sebab kita perlu teruskan ke segmen penjahat dan wira. Tapi saya rasa saya boleh terus bercakap selama 2 jam lagi tentang betapa bermasalahnya Eropah. Baik untuk rakyat Iran maupun untuk rakyat Israel dan komuniti Yahudi di seluruh dunia. Tapi saya memang nak teruskan ke segmen penjahat dan wira yang sangat popular. Tapi sebelum itu, kita akan mulakan dengan penjahat dulu. Shoshana, siapa yang awak pilih sebagai penjahat untuk minggu ini? Lelaki ini, saya akui saya tak pernah dengar tentang dia sehinggalah malangnya saya ternampak dia di internet.
Dia adalah penyanyi utama untuk kumpulan The Strokes. Nama dia Julian Casablanca, saya rasa. Dan dia, Anda tahu, mereka bercakap ke dalam cut metro mereka sebab itu adalah gaya mereka, saya rasa, di Subway Talks, Subway Takes. Lebih kurang macam tu. Dan dia macam apa pandangan yang tak popular? Dan lelaki ni pula kata, orang Zionis Amerika dapat semua kelebihan hak istimewa orang kulit putih, tapi berlagak macam mereka orang kulit hitam semasa zaman perhambaan. Dan lelaki itu pun kata, oh betul, memang betul, 100%. Zionis Amerika dapat kelebihan seperti orang kulit putih yang berprivilege, tapi bercakap seolah-olah mereka orang kulit hitam semasa zaman perhambaan. 100% setuju. Saya tak pernah nampak sesuatu yang begitu mengejutkan di mana mereka kata, saya sangat tertindas. Saya seorang yang tertindas. Saya macam, kamu sedang pergi ke majelis kawin di Tel Aviv sekarang. Sedangkan ada 80.000 orang yang sudah mati. Dan lebih lagi, 80.000 lebih orang mati termasuk wanita dan kanak-kanak. Setengah batu sahaja dari situ. Cakap pasal orang yang pandai bercakap, tapi tak pernah buat apa yang mereka cakap. Ia sangat mudah. Sangat mudah untuk jadikan orang Yahudi sebagai sasaran atau kambing hitam. Sebab awak tak sebut Yahudi, awak sebut Zionis Amerika. Dan kemudian guna isu yang benar-benar menyakitkan hati rakyat Amerika dan kata mereka, fikir mereka orang kulit hitam semasa zaman perhambaan. Oh, betul ke? Tunjukkan kepada saya seorang Yahudi New York yang fikir dia tertindas seperti orang kulit hitam semasa zaman perhambaan. Tunjukkan pada saya, awak ni memang bodoh. Tunjukkan pada saya ada banyak perkataan New York untuk awak. Memang memalukan. Dua lelaki kulit putih ini boleh berbual macam ni di dalam kereta api bawah tanah New York dan bercakap tentang orang Yahudi macam ni. Memang memalukan. Dan awak fikir awak ni macam Wira ke? Awak fikir awak ni macam orang yang benar, bro. Awak cuma sampah tak guna langsung. Manusia tak berguna kalau nak cakap terus terang. Saya setuju, memang dia tu manusia tak berguna, memang memalukan. Sebab saya rasa sekurang-kurangnya seorang ahli kumpulannya adalah orang Yahudi dan pro-Israel. Seseorang patut tegur dia. Ya, seseorang kena duduk berbincang dengan lelaki tu dan bawa dia pusing-pusing dalam trend waktu malam. Betul tu. Laura, siapa manusia tak guna pilihan awak minggu ni? Aduh, ramai sangat, terlalu banyak untuk dipilih. Dan saya sebenarnya tak tahu nama dia. Tapi saya rasa dia cuma mewakili golongan manusia tak guna yang hipokrit dan suka memboikot. Yang ini dari Belfast. Dan anda tahu, kita semua dah lihat selama bertahun-tahun gerakan BDS yang sebenarnya sangat-sangat sedikit memberi kesan kepada ekonomi kita, tapi ia memberi kesan psikologi yang jauh lebih besar, terutamanya kepada komuniti Yahudi di seluruh dunia. Dan sudah tentu, Israel mengekspor banyak produk yang hebat, banyak produk makanan. Dan orang ramai telah memboikot. Okay, anda tak mau beli produk itu, jangan beli. Tidak. Tapi si penjahat ini di Belfast memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dan bukannya tidak membeli produk itu, memboikot produk itu. Memberitahu kawan-kawannya supaya tidak membeli produk itu, dia memutuskan untuk mengambil troli membeli belah. Mengambil semua produk Israel dari rak dan meletakkannya ke dalam troli ini. Dan hanya mengeluarkannya dari rak supaya orang ramai tidak nampak ada produk Israel di rak. Sekarang, betapa teruknya seseorang itu? Awak tak ada kerja lain ke? Mereka ini tak ada kerja lain ke? Saya mula tertanya-tanya kerana anda tahu, kita semua di sini, wanita-wanita, kita memang sibuk. Boleh awak bayangkan mengambil masa 2-3 jam daripada hari anda? Bayangkan ini. Untuk mengambil semua produk dari sebuah negara yang kita tak suka dari rak semata-mata untuk mengatakan anda telah keluarkan semua produk itu. Pergilah cari kerja lain. Kamu semua ni loser. Anda berada di pihak yang salah dalam sejarah. Suatu hari nanti anda akan sedar dan sementara itu anda memang penjahat yang hebat. Penjahat minggu ini. Bukan itu sahaja, malah dia menyebabkan pekerja yang bergaji minimum terpaksa duduk di situ dan menyusun semula semua barang yang diletak dalam troli dan mengembalikannya ke rak. Kamu ni ingat hero sangat ke? Beginilah betapa tidak masuk akalnya gerakan boikot ini sejak dulu lagi. Salah satu majikan terbesar di Judea, Samaria, tebing barat, dahulunya ialah SodaStream. Terdapat ribuan pekerja yang bekerja untuk SodaStream, syarikat hebat yang menghasilkan air berkarbonat. Dan akibat daripada gerakan BDS ini, syarikat tersebut terpaksa menutup kilang mereka. Kilang itu menggaji ribuan rakyat Palestin dari tebing barat, Judea Samaria, rakyat Palestin.
dan kini ia telah dipindahkan ke selatan di mana sekarang ia menggaji orang Badui pula. Siapa peduli? Hakikatnya, mereka telah menyebabkan kerugian kepada orang yang mereka dakwa ingin bantu. Mereka memang pecundang. Maksud saya, itulah perkara yang sama kita lihat. Jadi saya selalu kembali kepada perbincangan tentang perkemahan hari ini. Tapi itulah juga yang kita lihat dengan mereka. Maksud saya, mereka ini adalah anak-anak kecil manja yang hidup serba mewah dan tidak pernah perlu berdepan dengan realiti dunia. Seperti Mamdani, Anda tahu, yang pernah menjadi penyanyi rap. Itulah pekerjaannya sebelum dia menjadi datuk bandar. Orang-orang ini tidak pernah bekerja walau sehari pun dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam kemewahan, memperjuangkan nilai-nilai sosialisme atau komunisme atau islamisme. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu bagaimana rasanya hidup di bawah ideologi-ideologi tersebut. Dan dalam proses itu, mereka tidak menghormati, merendahkan, dan memperlekehkan orang yang mereka anggap lebih rendah daripada mereka. Dan dalam case mereka, kita sedang bercakap tentang pekerja pembersihan di University Columbia. Dua daripada mereka sebenarnya telah dijadikan tebusan, jika Anda masih ingat. Maksud saya, mereka langsung tidak peduli terhadap orang lain dalam masyarakat, termasuk kumpulan yang terpinggir. Ini adalah hipokrasi yang paling besar. Memang layak digelar bangsat, walaupun sebenarnya mereka ini satu kumpulan. Oh ya, Goldie, siapa penjahat pilihan awak? Siapa penjahat minggu ini? Ini kali pertama awak, kan? Ya, betul. Ya, betul. Saya agak gemetar, jadi jangan terlalu keras pada saya. Jadi, penjahat minggu ini bagi saya ialah ahli politik Eropah yang berkata bahawa rakyat Iran belum bersedia untuk demokrasi. Sebenarnya, semua ahli politik Eropah yang menyerang rakyat Iran dan menyebelahi rejim Islam. Dan sudah tentu, media Eropah berhaluan ciri. Mereka telah ditegur oleh Putera Mahkota Reza Pahlavi. Jadi bagi saya, merekalah penjahat minggu ini. Baiklah, memang layak digelar penjahat. Penjahat pilihan saya juga seseorang yang sangat bermasalah. Sebenarnya bukan hanya seorang, tetapi ramai orang. Satu gelombang kebencian yang kita lihat dalam talian. Saya rasa salah seorang daripada mereka dan saya sendiri bukanlah penyokong beliau atau mendiang suaminya sebelum pembunuhan itu, tetapi Erica Kirk yang suaminya Charlie telah dibunuh dengan begitu kejam dalam satu video yang mengerikan. Dia benar-benar telah melalui pelbagai dugaan sejak pembunuhan suaminya. Dan walaupun begitu, saya rasa daripada apa yang saya lihat dan dengar, dia benar-benar membawa diri dengan penuh ketenangan dan keanggunan dalam semua situasi. Dan Anda tahu apa yang kita lihat minggu ini dengan cobaan pembunuhan terhadap Presiden Trump di majelis makan malam koresponden Rumah Putih bersama individu yang coba menceroboh masuk ke dewan itu. Terdapat video yang dikeluarkan sejurus selepas Erica Kirk diiring keluar oleh pihak keselamatan dalam keadaan menangis yang boleh difahami sambil berkata sesuatu seperti, "Saya hanya mahu pulang, saya hanya mahu pulang." Dan Anda tahu, melihat perkara ini benar-benar membuat hati saya hancur kerana ini adalah seseorang yang jelas sedang menghadapi banyak perkara. Jelas mengalami PTSD. Memang boleh difahami. Dan telah dilemparkan ke dalam satu lagi situasi di mana, Anda tahu, dia sekali lagi terpaksa berhadapan dengan keganasan yang dahsyat dan mengerikan, keganasan politik. Memang sangat boleh difahami jika dia berasa sangat terganggu. Namun sebaliknya, bukannya melihat orang memahami perkara itu di media sosial, kita melihat serangan kebencian, menuduh dia hanya berpura-pura dan berlakon. Maksud saya, dengar sini, kalau awak boleh berlakon macam tu, kalau awak cukup tenang secara emosi dalam situasi macam tu, sampai boleh fikir secara sedar, oh, biar saya buat persembahan. Maksud saya, awak memang layak dapat anugerah akademi. Tapi memang jelas itu bukan yang berlaku di sini. Ini adalah seorang wanita yang sangat trauma yang telah menghadapi serangan kebencian yang luar biasa. Dan malu pada sesiapa saja yang menggunakan video dan peristiwa tragis ini sebagai peluang untuk menghentam dan memburukan dia. Ia sangat menjijikan. Kamu semua memang tidak bermoral. Tiada siapa patut terlibat dalam kempen kebencian terhadap Erica Kirk, tidak kira apa pandangan politik kamu. Jadi merekalah orang yang paling tidak bermoral bagi saya minggu ini. Tapi itulah yang mereka lakukan, kan? Mereka benar-benar memburuk-burukan. Mereka menghilangkan sifat kemanusiaan seseorang yang tidak sama rupa, pemikiran, atau kepercayaan dengan mereka. Ia adalah satu tindakan menghilangkan sifat kemanusiaan. Dan sebaik sahaja anda menghilangkan sifat kemanusiaan seseorang, apa sahaja yang mereka lakukan, apa sahaja yang mereka rasa atau pengalaman yang mereka lalui tidak lagi layak dipertimbangkan, tidak layak mendapat empati. Itulah tindakan menghilangkan sifat kemanusiaan yang sedang berlaku. Itulah yang anda sedang saksikan. Bagi saya, hakikatnya, anda tahu, dalam agama Yahudi ada konsep di mana anda perlu melindungi balu dan anak yatim.
Dan hakikat bahawa wanita malang ini, sama ada anda setuju dengannya, tidak setuju dengannya, atau anda tidak suka padanya, dia telah kehilangan suaminya. Suaminya ditembak di leher di depan dia dan anak-anaknya. Dan sekarang dia mengalami satu lagi insiden tembakan yang sudah tentu membuatkan dia trauma semula. Dan hakikat bahawa orang ramai menyerangnya kerana dia trauma semula, saya langsung tidak faham bagaimana orang boleh menjadi begitu kejam. Saya tidak faham. Dan satu-satunya cara saya boleh fikirkan ialah mereka cemburu. Seperti Candace Hohen yang bodoh itu. Dia cemburu padanya. Dan saya tidak faham siapa yang boleh cemburu pada seorang balu yang kehilangan suaminya. Suami muda pula tu. Saya tidak faham bagaimana orang boleh menjadi begitu kejam. Saya tidak faham. Ia benar-benar tahap paling rendah dalam kemanusiaan. Dan tidak perlu lihat jauh, media sosial ialah tempat paling hina dalam kemanusiaan. Tapi Anda tahu, sebelum kita tamatkan, saya memang nak bincangkan tentang wira-wira kita minggu ini. Seperti biasa, kita suka akhiri dengan sesuatu yang positif. Flair, siapa wira Anda minggu ini? Jadi, memandangkan saya berada di Amerika, wira saya dan dia memang sangat tenang. John Fetterman. Baru-baru ini ada undian di Kongres tentang menjual, bukan memberi, menjual beberapa D9 jentolah kepada Israel. Itulah cara kami melakukan sebahagian daripada kerja yang perlu kami lakukan untuk menghapuskan infrastruktur pengganas di Gaza dan tempat-tempat lain. Kami tidak mendapatkannya sebagai hadiah, kami membelinya. Dan majoriti Demokrat mengundi di Senat, bukan di Kongres, untuk tidak menjual ini kepada Israel. Dan John Fetterman adalah salah seorang daripada saya rasa 6 atau 7 Demokrat yang mengundi sudah tentu menentang larangan penjualan itu. Dan anda tahu, sejak 7 Oktober dia benar-benar tenang. Orang datang ke rumahnya, mereka berdemonstrasi, ada yang cuba menjatuhkannya. Dan dia telah berkata, saya berdiri bersama Israel. Jangan main-main dengan saya. Dan perkara terbaik yang saya dengar dia katakan minggu lepas ialah, jika saya perlu menjadi Demokrat terakhir di Kongres yang berdiri bersama Israel, biarlah saya jadi orang itu. Dan dia masih seorang Demokrat dan dia masih berdiri bersama Israel. Dan dia tidak peduli sama ada ia popular atau tidak. Dia melakukan perkara yang betul. Kita adalah kuasa kebaikan seperti mana Israel juga. Jika anda perlu mengkritik mana-mana pihak, pilihlah pihak kita. Berdirilah bersama sekutu istimewa kita. Dan sekarang apabila Demokrat terus meninggalkan Israel, saya akan menjadi orang terakhir yang masih bertahan jika itu yang diperlukan. Pada zaman sekarang, perkara seperti itu jarang ditemui dalam politik. Orang yang tidak buat tinjauan pendapat dahulu sebelum memutuskan apa yang akan dilakukan kerana mereka penakut. Dia membuat keputusan sendiri tentang apa yang patut dilakukan. Bagi saya, itulah kepimpinan sebenar. Senator John Fetterman, anda adalah wira saya minggu ini. Beliau memang seorang wira yang hebat dan sangat konsisten dalam semua isu ini sejak sekian lama. Memang patut dihormati, tidak kira apapun pendirian politik Anda. Dan kita memang perlukan lebih ramai ahli politik seperti itu. Sayang sekali Goldie tidak lagi menjadi ahli parlimen kerana kita perlukan lebih ramai ahli politik seperti Goldie juga. Kembalilah Goldie. Ya. Awak tahu tak? Itulah harga yang perlu dibayar kerana bercakap benar di Kanada. Golongan jihadis akan mengejar awak dan menuduh awak Islamofobik. Tapi begitulah, saya pun tak tahu. Saya anggap itu sebagai satu penghormatan walaupun saya telah dituduh begitu. Baiklah. Awak boleh jadi menteri luar bagi Iran bebas, Goldie. Jadi semuanya baik. Sudah tentu. Ya. Sudah pasti. Goldie, siapa wira kamu minggu ini? Jadi wira saya minggu ini sebenarnya adalah seluruh komuniti Iran Revolution Live. Jadi saya telah membuat siaran langsung bersama host bersama saya Armin setiap hari selama 120 hari sekarang. Dan kami telah membina komuniti penonton yang menonton kami di pelbagai platform. Anda tahu, di YouTube, di X, di Rumble, di Kick, di Twitch. Dan anda tahu, mereka ini adalah orang dari seluruh dunia. Jadi, anda tahu, rakyat Amerika, rakyat Israel, rakyat Eropah, orang di Timur Tengah, orang di Asia, dan anda tahu, Amerika, Amerika Selatan, di seluruh dunia. Jadi, komuniti Iran Revolution Live kami telah berkembang dengan begitu pesat. Dan anda tahu, semakin ramai orang menyertai setiap hari. Dan anda tahu, kami mempunyai perbualan yang menakjubkan dalam siaran langsung kami dalam ruangan sembang. Dan jadi, anda tahu sebab saya terus bermotivasi untuk membuat siaran langsung setiap hari bagi meningkatkan kesedaran tentang Iran adalah kerana komuniti ini.
Anda tahu, majoriti besar mereka bukan orang Iran. Mereka sebenarnya tidak perlu ambil peduli, tetapi mereka ambil peduli. Mereka bersama kami. Mereka pada dasarnya telah menjadi seperti keluarga kedua bagi saya. Anda tahu, saya panggil mereka rakan senegara saya, hamihan saya. Jadi, wira saya minggu ini ialah komuniti Iran Revolution Live. Salam hormat kepada anda semua. Saya sayang anda semua. Terima kasih atas segalanya. Dan Armin memang hebat. Kami sayang dia juga. Dan Goldie, Saya rasa melalui komuniti ini, salah satu siaran langsung anda telah dedahkan bahawa karya Tucker Carlson, temu bual Tucker Carlson, sedang ditayangkan di Iran semasa Sekatan Maklumat. Ya, Tucker Carlson. Siapa lagi? Chang, perdebatan anda dengan Chang. Ya, Chang. Chang. Mereka juga telah menunjukkan kiriman oleh Chuck Schumer, ya. Mereka telah menggunakan kiriman daripada Chuck Schumer dan Marjorie Taylor Greene untuk menyerang Presiden Trump. Ya, kami juga telah mengesan perkara itu. Kami telah mengesan banyak perkara menarik di TV Negeri Mesin Islam. wah mereka betul-betul gagal teruk dalam hal itu. Shoshana, siapa wira awak? Maaf. Islamic regime. Rejim Islamik sangat menyukai Demokrat, mari kita katakan begitu. Mereka sangat menyukai mereka. Mereka sedang menjalankan tugas rejim itu untuk mereka. Jadi saya rasa itu masuk akal. Shoshana, siapa yang awak pilih untuk kami? Siapa wira awak minggu ini? Wira saya ialah secara umumnya perkhidmatan rahsia kerana menjalankan tugas mereka seperti yang mereka lakukan malam itu. Dan ejen perkhidmatan rahsia yang sebenarnya terkena peluru, setahu saya, dan ketika mereka menumpaskan penembak itu. Sepanjang tempoh jawatan Presiden Trump, penggal kedua beliau memang sangat luar biasa. Ia sangat gila sebagai seorang rakyat Amerika. Dan ini adalah kali ketiga, setahu saya, kalau bukan keempat, cubaan membunuh beliau. Ia memang luar biasa. Ia sangat gila. Dan saya rasa apabila kita bercakap tentang orang yang tidak dapat, anda tahu, melihat orang lain sebagai manusia, walaupun mereka tidak bersetuju dengan mereka. Dan kita bercakap tentang orang yang tidak memanusiakan Erica Kirk kerana respons beliau. Ada orang yang faham, ini adalah kerja saya. Semua orang mempunyai hak kebebasan akhbar, kebebasan bersuara, anda tahu, kebebasan untuk menjadi siapa diri anda di Amerika Syarikat. Dan perkhidmatan rahsia benar-benar memastikan mereka sentiasa berwaspada, menjaga orang yang perlu mereka jaga. Dan saya perlu katakan bahwa Emily dan saya ada melihat sedikit gambar-gambar ini sebelum ini tentang bagaimana lelaki-lelaki di dalam bilik itu memberi reaksi terhadap apa yang sedang berlaku dan bagaimana orang di internet bercakap tentang cara-cara lelaki yang berbeza memberi reaksi terhadap apa yang berlaku. Ada antara mereka makan seperti tiada apa-apa yang berlaku. Ada juga yang melindungi istri mereka. Ada juga yang meninggalkan istri mereka. Sangat-sangat menarik. Tetapi secara keseluruhan, perkhidmatan rahsia telah melakukan kerja yang hebat. Dan saya ingin memberikan penghargaan kepada mereka. Kamu semua adalah wira saya minggu ini kerana telah menyelamatkan keadaan. Mereka memang benar-benar wira. Maksud saya, mereka telah bekerja lebih masa dengan Presiden Trump. Itu pasti, dengan semua ancaman yang beliau hadapi. Tetapi mereka benar-benar sedang berdepan, terutamanya sekarang, dengan segala usaha rejim Islam, betapa banyak mereka telah menyusup masuk ke tempat itu, malah di Amerika Syarikat, di pelbagai tempat. Baiklah, Mereka cuba membunuh dia 2 kali. Mereka cuba menangkap dia 2 kali. ya, sekurang-kurangnya 2 kali. Maksud saya, Republik Islam telah mencoba. Ya. Jadi Anda tahu, dalam tema yang sama tentang Iran, wira saya minggu ini ialah putra mahkota, Reza Pahlavi. Beliau telah ditanya soalan oleh seseorang yang saya sebutkan sebentar tadi. Seorang penghasut anti-Israel yang dikenali yang berlagak seperti wartawan, sebenarnya warga negara Jerman. Dan dia bertanya soalan kepada Reza Pahlavi, seolah-olah beliau adalah aset Israel. Lihat apa yang beliau katakan. Ramai orang di seluruh dunia berpendapat bahawa anda adalah aset Israel. Adakah benar? Sudah tentu tidak. Tetapi saya adalah sahabat kepada Israel dan orang Yahudi dan saya akan beritahu anda sebabnya. Kerana sekali lagi, sebagai keturunan Cyrus Agung, kami berbangga dengan fakta bahawa asas hak asasi manusia bermula pada zaman Cyrus Agung mengisytiharkan silindernya yang kini dipamerkan di seluruh dunia. Perkara itu dirujuk oleh seluruh negara sebagai asas kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang mana prinsip kebebasan itu tercetus apabila beliau membebaskan hamba Yahudi di Babylon dan membantu mereka membina semula kuil mereka di Baitul Maqdis. Orang Iran dan Yahudi mempunyai hubungan yang disebut dalam kitab suci. Malah hanya 2 negara sahaja yang boleh mendakwa perkara itu. Dalam sejarah moden, Iran bukanlah satu-satunya negara di Timur Tengah yang melindungi Yahudi yang sedang melarikan diri. Daripada Hitler dan rejimnya,
lalu diberi perlindungan di Iran. Itu adalah sebahagian daripada sejarah kita. Itu adalah sebahagian daripada tradisi kita untuk melindungi orang yang dianiaya. Orang Yahudi di Iran bebas mengamalkan kepercayaan mereka sebelum revolusi dan berjuang untuk mengembalikan hak mereka serta hak mana-mana agama lain di Iran kerana salah satu asas hak asasi manusia ialah melindungi kebebasan beragama seseorang. Itulah yang saya perjuangkan. Dan saya tidak perlu menjadi ejen sesiapa pun untuk melakukannya. Tetapi saya ialah wakil bagi rakyat saya. Saya ialah wakil rakyat Iran. Jadi, seperti yang Anda lihat, satu tindakan yang sangat berkelas seperti biasa daripada putra mahkota Reza Pahlavi. Bagaimana beliau menjawab soalan yang sangat jahil dan sejujurnya agak menyinggung perasaan yang ditujukan kepada putra mahkota itu. Dan walaupun begitu, beliau menjawabnya secara terbuka, jujur, dan lebih lagi, membalas semula kepada keangkuhan Eropa yang membenarkan wartawan Jerman itu bertanya soalan tersebut pada mulanya. Ini adalah sesuatu yang sering kita lihat daripada ramai wartawan media barat terhadap Reza Pahlavi. Ada semacam permusuhan terhadap beliau. Mereka bertanya soalan yang sama berulang kali walaupun beliau sudah pun menjawabnya. Reza Pahlavi selama berdekad-dekad telah menerangkan dengan sangat jelas apa ideologinya. Apa yang beliau mahu lihat di Iran, bahawa beliau mahu melihat peralihan demokrasi, bahawa beliau memperjuangkan monarki berperlembagaan, atau apa sahaja yang rakyat Iran putuskan melalui referendum nasional. Kita sedang bercakap tentang seorang pemimpin peralihan, bukan monarki atau pemerintahan diktator, seperti yang sering digambarkan oleh para penentang. Ia adalah salah gambaran sepenuhnya terhadap segala yang beliau perjuangkan. Dan walaupun begitu, saya rasa beliau benar-benar telah menonjol sebagai seorang pemimpin. Dan apabila saya melihat bagaimana beliau menjawab soalan-soalan yang tidak masuk akal di sidang media dengan integriti, kejelasan, dan penuh berhemah, itulah rupa seorang pemimpin. Dan seperti yang saya sebutkan, Donald Trump telah membuat beberapa kenyataan yang hebat. Tetapi pada akhirnya, Donald Trump adalah seorang penghibur. Beliau seorang ahli perniagaan, tetapi beliau juga seorang penghibur. Dan itulah bukan diri sebenar putra mahkota Reza Pahlavi. Putra mahkota adalah pemimpin kepada rakyatnya. Dan jelas bahawa beliau sanggup berkorban dan melakukan apa sahaja seperti yang beliau nyatakan, termasuk mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan rakyat Iran bebas. Dan itulah sifat yang patut kita tonjolkan, yang patut kita perjuangkan. Dan saya sangat sedih melihat golongan elit yang sama yang kita bincangkan tadi dalam rancangan ini mengecam beliau dengan niat yang tidak baik, tidak mendengar apa yang sebenarnya beliau katakan dan lakukan. Mereka kata beliau hanya mempunyai sokongan daripada kelompok yang terhad. Itu tidak benar. Setiap tinjauan yang pernah kita lihat dengan tahap credibility yang berbeza-beza telah menunjukkan bahawa beliau adalah tokoh paling popular di Iran, di dalam Iran, selain daripada diaspora, dengan kelebihan sekurang-kurangnya 2 digit. Jadi rekod ini konsisten selama bertahun-tahun. Barat yang sengaja mengabaikan perkara ini baik dalam media maupun kepimpinan. Dan itu tidak boleh diterima. Jika rakyat Iran sanggup mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka dihukum mati di jalanan. Kerana mereka keluar dan melaungkan satu nama sahaja, yaitu putra mahkota Reza Pahlavi. Kemudian, masyarakat antarabangsa berhutang kepada rakyat Iran untuk mendengar suara mereka dan berhenti bercakap bagi pihak mereka apabila mereka menyatakan inilah yang mereka mahukan. Jadi Reza Pahlavi adalah wira saya minggu ini. Malah untuk banyak minggu sebelum ini juga. Tetapi sudah pasti untuk kerja cemerlang beliau minggu ini dalam menangani sikap prejudis yang nyata dari Eropa dan juga pelbagai serangan lain. Dan dengan itu, kita hampir selesai untuk episode kali ini, kecuali jika Anda semua ada komen terakhir. Ya, Goldie, silahkan. Ya, Emily, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda dan semua di sini. Maksud saya, terutamanya Anda, Emily, Anda benar-benar seorang pejuang yang hebat untuk rakyat Iran. Anda tahu, Anda telah meluangkan masa untuk mendengar, untuk belajar. Anda tahu, Anda telah membantu menguatkan suara kami. Jadi, saya cuma ingin katakan, bagi pihak komuniti Iran, betapa kami sangat menyayangi dan menghargai Anda serta segala yang Anda lakukan. Jadi, Anda tahu, harap-harap di Iran yang bebas nanti, Anda boleh menjadi duta Israel. Baiklah, bila itu berlaku, Anda kena jemput saya ke semua parti. Tapi pertama sekali, kita kena bebaskan Iran.
Sudah tentu. Sudah tentu. Tapi sebenarnya saya cuma nak cakap betapa semua orang sangat-sangat menghargai awak. Dan awak tahu, kami semua sangat sayangkan kamu semua. Jadi, terima kasih. Sangat indah. Terima kasih. Dan saya rasa di sini di Israel kami sangat menyokong rakyat Iran. Maksud saya, kami rasa lebih rapat sebagai satu bangsa berbanding sebelum ini karena malangnya kami menghadapi masalah yang sama. Tapi dengan itu, saya rasa kita perlu tamatkan untuk hari ini. Jadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana menonton The Quad. Terima kasih kepada Goldie, Fleur, sudah tentu, yang bersama kita secara jarak jauh, dan Shoshana di studio. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi minggu depan di JNS on The Quad.